Hai, so ini adalah soalan 10 bagi tutorial 11. Di soalan ini anda diberikan satu litar. Dalam litar anda mempunyai 3 resistor dengan nilai yang diberi, masing-masing sudah diberi. Kemudian anda diberi 2 power supply juga mempunyai nilai 28 dan juga 7 volt. Soalan anda, by using Kirchhoff law, anda diminta untuk mencari nilai power dissipated in each resistor. So untuk ini saya akan mencari nilai P menggunakan rumus ini, I square didarab dengan R. Saya tidak mempunyai masalah untuk setiap R kerana setiap resistor mempunyai nilai R mereka masing-masing. Namun demikian saya mempunyai nilai I, mempunyai masalah dengan nilai I kerana saya tidak mempunyai nilai I. Oleh itu, menggunakan Kirchhoff law saya boleh tentukan nilai I. So by following all the step by step yang saya sudah ajar di dalam lecture note dan juga contoh, kita boleh selesaikan soalan ini. Baik, so first step anda adalah menentukan di mana arah current anda. So seperti biasa saya akan menggunakan warna merah, dakwat merah sebagai arah current saya. So arah current saya, obviously saya ada 3 current berbeza kerana saya ada simpang di sini. So arah current pertama saya adalah di sini, iaitu menuju masuk ke dalam simpang. Current ini saya simbolkan sebagai I1. Current kedua saya adalah datang daripada sini juga masuk ke dalam simpang. Okay, so ini saya panggil sebagai I2. I3 saya sepatutnya dia perlu keluar daripada junction kerana untuk menggunakan rule pertama di dalam Kirchhoff saya perlu ada current yang masuk dan juga keluar daripada simpang. Memandangkan current pertama dan current kedua telah saya denotekan sebagai masuk ke dalam simpang, so current ketiga akan automatically keluar daripada simpang. So ini adalah arah current saya. Now, saya tidak kisah arah current saya pada awal step ini adalah salah kerana jawapan akhir saya nanti akan menentukan sama ada arah current saya betul ataupun salah. Kemudian saya akan menggunakan warna ungu untuk arah loop saya kerana step kedua saya adalah menentukan arah loop. So, arah loop saya untuk ini saya memilih untuk menggunakan arah clockwise. So, ini adalah L1 saya. Kemudian L2 saya adalah di bahagian sini. So this is L2 juga dalam keadaan clockwise. Okay, so saya sudah selesai step pertama dan juga step kedua. So seterusnya saya perlu memandangkan saya perlu mencari 3 unknown, I1, I2 dan juga I3. Oleh itu saya perlu sekurang-kurangnya 3 equations untuk menyelesaikan simultaneous equation saya. So equation pertama saya datang daripada first law saya, iaitu penjumlahan current yang masuk di dalam simpang adalah sama juga dengan penjumlahan current yang keluar daripada simpang. Di dalam litar saya ini sekarang saya ada 2 current yang masuk ke dalam simpang, iaitu I1 dan juga I2. Kemudian ada satu sahaja yang keluar daripada simpang, iaitu I3. So ini adalah persamaan pertama saya. Saya ada 3 unknown, saya perlukan 2 lagi persamaan, dan persamaan kedua saya boleh dapat daripada loop pertama. So loop pertama saya apply rules kedua atau law kedua Kirchhoff menyatakan tentang penjumlahan V pada satu closed loop adalah hasil tambah penjumlahan hasil darab di antara I dan juga R di dalam satu closed loop tersebut. So L1 saya terdiri daripada 3 instrumen, R1 saya, R2 saya dan juga B1 saya. So saya akan bermula, pergerakan loop saya akan bermula daripada simpang ini. Okay? Anda boleh bermula di mana-mana sahaja, up to you. Tapi saya lebih selesa bermula di sini kerana saya tahu saya akan berakhir di sini. So loop saya bergerak daripada sini mengikut arah clockwise, turun ke bawah. So dia akan berjumpa dengan R kedua. V di R kedua adalah hasil darab di antara I1 saya dan juga R2 saya, iaitu nilai 2 ohm. Okay.
So V saya yang pertama adalah 2 didarab dengan I1. Saya terus tentukan sign untuk nilai ini. Apabila loop saya bergerak merentasi resistor, saya perlu mengambil kira arah current. So dalam kes ini saya dapati arah loop saya yang berwarna hitam ini tidak sama arah dengan arah current saya, kerana arah current saya menuju ke atas manakala arah loop saya turun ke bawah. So saya perlu tambah tenaga saya untuk melawan arus ini supaya saya boleh berenang. So saya perlu tambah di hadapan. Saya selesai di sini, saya bergerak turun ke bawah. Saya tidak akan pergi ke sebelah kanan saya, tetapi saya akan pergi ke sebelah kiri saya, kerana loop saya yang pertama hanya berada di sebelah kiri sahaja. So saya jalan lagi dan saya jumpa voltage saya yang kedua bernilai 28 volt. 28 volt, loop saya menjumpai terminal negatif dahulu baru terminal positif. So saya bergerak daripada kaki bukit ke puncak bukit. So saya perlu tambah tenaga saya. Jadi sign di hadapan saya adalah tambah. Kemudian saya bergerak lagi jumpa dengan resistor pertama. Di resistor pertama saya hasil nilai V di sini adalah hasil darab di antara I3 saya dan juga 4 ohm. So 4 ohm didarab dengan I3. Di arah ini saya dapati arah loop saya adalah berbeza arah dengan arah current saya. So saya perlu tambah tenaga, hence sign di hadapan adalah 0, sehingga saya kembali ke junction saya. So equal to 0. Okey, kita biarkan persamaan ini dahulu. Kita bentuk dahulu persamaan ketiga yang datang daripada loop kedua. Saya masih menggunakan rules second law of Kirchhoff, dan loop saya yang kedua terdiri daripada R3 saya, B2 saya dan juga R2 saya. So sekali lagi saya bergerak daripada junction ini, dan ingat saya adalah di arah clockwise. So saya akan bergerak menuju ke sini, berjumpa dengan V yang pertama saya, iaitu V saya di sini adalah hasil darab di antara I2 saya dan juga R3 saya yang bernilai 1 ohm. Okey. So voltage saya yang pertama adalah 1 ataupun I2 sahaja, kerana satu di hadapan saya juga boleh hilangkan begitu sahaja. Di R3 arah loop saya adalah berbeza arah dengan arah current saya. So sekali lagi saya perlu tambah tenaga. So sign di hadapan adalah tambah. Pergerakan saya diteruskan sehingga menjumpai voltage kedua dengan nilai 7 volt. Di nilai 7 volt saya menjumpai positif terminal dahulu ke negatif terminal. So saya turun bukit daripada puncak itu ke kaki bukit. So saya tidak perlu tenaga yang banyak, so saya boleh buang tenaga saya. Okay, and then saya bergerak lagi sehingga ke junction ini. Di junction ini saya tidak akan bergerak di sini, instead saya akan naik ke atas, kerana loop kedua saya hanya berada di sebelah kanan ini sahaja. So saya berjumpa voltage saya terakhir, di mana voltage saya terakhir adalah hasil darab di antara dua benda ini, I1 dan juga 2 ohm. So 2 didarab dengan I1. Dalam kes ini saya dapati arah current saya dan arah loop saya adalah sama arah, kerana arah current saya naik ke atas, arah loop saya juga naik ke atas. So sign saya di sini adalah negatif. So sehingga saya berakhir di sini. So finally is equal to 0. So sekarang saya perlu selesaikan ketiga-tiga persamaan ini untuk mendapatkan nilai I. So apa yang saya akan lakukan? Saya akan selesaikan persamaan yang di sini dahulu, di mana saya akan tinggalkan I3 di sebelah. So sepatutnya saya akan dapat satu persamaan baru, negatif 28 tolak dengan 2I1 dibahagi dengan 4. So ini akan menjadi persamaan saya yang kedua. Begitu juga dengan persamaan ini, saya akan selesaikan I2. So I2 saya akan menjadi 7 tambah dengan 2I1. Ini adalah persamaan ketiga saya. So selepas itu kerja saya mudah, saya substitute persamaan kedua dan persamaan ketiga saya di dalam persamaan pertama untuk mendapatkan nilai I1. So I1 saya sepatutnya akan dapat sebegini. Okey, negatif 28 tolak 2I1 dibahagi dengan 4. So ini persamaan baru saya untuk persamaan pertama.
So, selesaikan I1 kerana hanya tinggal I1 sahaja lagi saya unknown di sini. So I1 saya sepatutnya akan bernilai negatif 4 ampere. Okay, so saya sudah selesai untuk I1. Sekarang saya boleh substitute I1 ini di persamaan kedua dan di persamaan ketiga untuk mendapatkan nilai I3 saya akan dapat negatif 5 ampere dan I2 saya equal to negatif 1 ampere. Okay. Okay. So, saya telah dapat nilai ketiga-tiga I saya untuk case ini. Tetapi saya tidak akan berakhir di sini kerana soalan utama saya adalah disuruh mencari nilai power dissipated in each resistor. So, saya akan gunakan rumus ini untuk mendapatkan nilai power. So, P saya pada R1 adalah equal to I saya yang lalu di R1 adalah I3, this one, kuasa 2 didarab dengan R1. So, substitute lah nilai ini, kamu sepatutnya akan negatif 5 kuasa 2 didarab 4, sepatutnya akan dapat 100 watt. Okay, so teruskan seperti biasa. P saya di R2 adalah hasil darab di antara I1 saya kuasa 2 didarab dengan R2. So, nilai saya sepatutnya negatif 4 kuasa 2 didarab 2, saya akan dapat 32 watt. Dan P saya di R3 adalah I2 kuasa 2 didarab dengan R3, di mana nilainya adalah negatif 1 square times with the 1 equal to 1 watt. So, ini adalah final answer untuk soalan 10. So, itu sahaja. Baik, sebelum saya mengakhiri perbincangan soalan ini, saya ingin ingatkan soalan 10 ini adalah soalan yang terkenal akan saya berikan di dalam Dewan Exam. So, kalau boleh tolong cari latihan lebih yang soalannya lebih kurang seperti soalan 10, maksud saya litarnya lebih kurang dengan litar soalan 10. Berbanding daripada soalan lain, soalan kecoflow lain di dalam tutorial ini, soalan 10 merupakan soalan kegemaran dan standard soalan yang kamu akan terima. Kalau kamu boleh buat soalan 10, kamu sepatutnya tiada masalah untuk menjawab soalan kecoflow. Okay?